dan saya bersama dengan andalan-andalan yang cukup hebat pada hari ini. Saya perkenalkan tetamu saya, Profesor Madya Dr. Sharifah Shahira Said Sheikh, Profesor Madya Teknologis Dr. Jessica Wong, merupakan Profesor Madya di Jabatan Kenegaraan, Kepimpinan dan Kajian Islam, Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan UPNM dan Pengurusan Pengurusi Malaysia, dan juga Arina Najwa merupakan pengarah Bauer Group Asia. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Dialog Tiga Penjuru. Hari ini cerita pasal wanita, saya agak gerun sikit dengan wanita hebat ini. Tapi saya pasti ini juga saya buka platform yang seluas-luasnya untuk kita membincangkan pelbagai isu dan juga tidak meletakkan satu tema yang khusus untuk kita mulakan perbincangan kita. Prof, mungkin kita mulakan dahulu. Senarai, belum tanya terus. Senarai hajat untuk tahun 2024. Tapi penting juga untuk kita lihat tahun 2023, apa yang kita dapat definisikan pencapaian, apa yang telah dilakukan dalam negara dan juga prestasi wanita Malaysia secara keseluruhannya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih Astro, terima kasih Zul. Ni orang anchor yang paling sesuai untuk sesi ini. Saya lega sikit lah. Ya, dan kalau kita tengoklah apa kejayaan-kejayaan yang telah ada, nampak macam mana ya beberapa menteri wanita, ya, contohnya saya cakap sedikitlah tentang politik. Macam YB Fadlina Siddiq, ya, yang menegaskan penegasan kepada 3 dosa besar tentang perkauman. Kita kena ubah, ya, tiada lagi perkauman di sekolah, tiada lagi buli dan juga anti gangguan seksual. Ini selalunya akan nampak daripada perspektif wanita, ya, kerana wanita lebih sensitif dalam hal-hal sebegini, iaitu lebih kepada well-being seseorang, ya. Dan kalau wishlist wanita ni, Zul, dia bukan untuk wanita aja, dia untuk semua rakyat Malaysia. Kadang-kadang bila kita berbincang tentang perbincangan mengenai wanita ni, kita suka, bila wanita cakap tu untuk wanita aja. Tetapi kalau lelaki cakap untuk semua orang. Okey, bagi saya ini satu paradigma yang kita perlu ubah, bahawa wanita apabila menyebut tentang isu-isu, ianya sebenarnya merentasi bukan sahaja untuk wanita tetapi untuk kanak-kanak, begitu juga rakyat Malaysia, termasuklah kaum lelaki, ya. Dan wishlist sudah tentulah kita hendak menuju ke negara maju, ya, dan bagaimana wanita boleh bersama-sama dengan lelaki, ya, dengan secara optimum, dan dibuang halangan-halangan ataupun dikurangkan halangan-halangan. Dan halangan-halangan yang ada pada wanita ni adalah disebabkan oleh kekangan yang ekspektasi sosial, ya, ataupun budaya. Contohnya wanita kalau terlalu ke depan, vokal, tak molek, ya, ataupun terlalu maskulin, ya, ataupun terlalu bercita-cita tinggi, macam mana nak kat rumah, ya. Kalau pemimpin lelaki bila ditanya, bila pegang sesuatu jabatan, tidak ditanya bagaimana hendak balance keluarga dan kerjaya. Tetapi apabila perempuan, itu akan ditanya. Ini adalah satu contohlah diskriminasi yang indirect, yang secara tidak langsung. Ini memang kita kena buang, dan saya mulakanlah kita punya perbincangan ini ingin mengatakan, nak put emphasis that bila kita bercakap tentang apa yang wanita mahukan, perspektif, ianya sebenarnya bukan hanya untuk wanita tetapi untuk kesejahteraan semua rakyat Malaysia. Okey. Ya. Itu baru mukadimah. Okey. Tapi saya pasti juga ini permulaan yang baik juga, kerana akhirnya kita nak melihat kepada banyak isu yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan ekonomi wanita, keluarga secara keseluruhan. Itu bertolak dengan bagaimana mengutamakan wanita sebagai tunjang penyelesaian kepada semua. Okey, kita tanya pula kepada Dr. Jessica. Baik, wishlist dahulu dan juga apa yang telah dicapai secara peribadi dan juga melihat kepada keseluruhannya untuk tahun 2023 ini. Terima kasih Zul, dan juga salam Malaysia Madani kepada sahabat-sahabat saya. Terima kasih. Wishlist saya melihat sekarang yang paling penting adalah keselamatan wanita. Saya melihat pada hari-hari ini, kita perlu tingkatkan keselamatan. Dan kita tak mahu dengar lagi lah keganasan wanita ataupun kanak-kanak pada hari ini. Dan bukan sahaja apa yang boleh kita buat. Ya, memang kita buat macam-macam dari segi polisi. Kita sudah ada pengangkutan awam yang baik, yang dah banyak sekarang ni, kan. Kepada YB Anthony Loke juga telah melakukan satu pengangkutan awam. Banyak pengangkutan awam telah disediakan. Terima kasih kepada ahli-ahli politik kita. Banyak juga telah dibuat oleh
kita lihat daripada YB Datuk Sri Nancy Shukri pun banyak melakukan oreng, baju oreng, pakai baju oreng yang keganasan wanita dengan ada talian sebagainya. Tetapi saya rasa masih tidak cukup. Wish list saya adalah supaya wanita yang keluar di mana-mana tidak rasa risau setiap hari. Kadang-kadang nak melangkah keluar pun kita risau melihat kepada sikap manusia pada hari ini yang nampaknya normal tetapi tiba-tiba tak normal. Dan rasanya kita rasa selamat, tiba-tiba tak selamat. Itu yang saya rasa wishlist yang perlu ada. Kesejahteraan diri yang paling penting. Ada kesejahteraan mental. Jadi wanita kena ada pembinaan kendiri supaya mereka bersedia untuk menghadapi apa sahaja. Bukan dari segi kerjaya tadi ya. Kita memang boleh ada kerjaya kita sebagainya. Tapi dari segi wanita yang memendam rasa tu. Kita ke arah ke situ pula lah kan. Perasaan-perasaan yang akhirnya mereka tak sedar ya dengan penuh emosi menyebabkan kesejahteraan mental terjejas dan kesihatan juga saya harapkan bahawa lebih banyak pemeriksaan percuma kepada wanita-wanita di luar sana untuk melihat bahawa kesihatan adalah perlu diutamakan selain pada kita melihat kepada perkara-perkara lain lah ya, memang betul kerja itu penting. Dan satu lagi saya melihat tentang konsep kalau kita nak kaitkan dengan rukun ya Malaysia Madani tadi dari segi ihsan tu masih kurang lagi pada masyarakat hari ini. Jadi saya mengharapkan bahawa ihsan, hormat tadi semua tu lebih ada dalam diri kita terutama dengan konsep yang kita sudah bawakan dengan karamah insaniah tersebut dipraktiskan oleh semua orang. Memang kita tahu bahawa kita dah cukup tapi saya rasa masih perlu banyak lagi sebab sekarang ni kita banyak dengan digital kan, media digital kita lupa dari segi konsep-konsep yang penting yang perlu ada dalam diri kita sendiri. Jadi kesejahteraan pertama, keselamatan. Di mana sahaja dari segi logistik ke dari segi pengangkutan awam perlu disediakan lebih kepada wanita. Saya wishlist di situ dulu. Saya suka perkataan ihsan itu kerana ihsan itu yang akan membukakan empati dan juga penyelesaian dan juga pembuatan polisi dan sebagainya. Tapi Arina, apa pula wishlist dan juga apa yang dicapai juga 2023 ini yang kita perlukan signifikan untuk kita lihat bergerak ke 2024? Saya rasa pencapaian tu tak ada satu yang stand out, tetapi saya rasa based on my observation memang Malaysia ada progress. Kami lihat anti-sexual harassment bill telah pass in 2022. Pada tahun ini beberapa klausa dalam bil tersebut telah pun initiated pada tahun ini. So saya rasa ada lebih lagi perbincangan mengenai status wanita dalam masyarakat. So sekarang pun ramai ahli Malaysia, rakyat Malaysia akan tanya mana menteri wanita, mana tak ada representasi. So saya rasa perbincangan tu lagi robust sekarang compared to before. So saya rasa itu satu pencapaian. Saya rasa rakyat lebih peka daripada pada hal-hal gender equality dan juga inclusivity. So saya rasa itu satu pencapaian yang bagus. Untuk isu wish list saya rasa my keyword is peluang. Sebenarnya rakyat wanita, kaum wanita memang banyak ramai yang pandai, yang memang berkebolehan, berpendidikan tetapi mereka tidak ada peluang tersebut. Mungkin mereka tidak ada sebab mungkin isu-isu hak keganasan dan trauma yang dihadapi oleh mereka memberhentikan mereka atau merupakan satu barrier untuk mereka progress dalam masyarakat. Kami juga berbincangkan tadi pasal isu childcare dan juga care economy. Kami harus berbincangkan and also question the idea of the family load. Itu bukan tugas wanita sahaja. So saya rasa peluang tersebut and peluang apakah how do we increase peluang tersebut pada golongan untuk golongan wanita. So it's also question number one, what is the roles at home dan juga untuk mempersoalkan apakah cara kerja yang kita mahukan. Sebab sekarang kami juga berbincangkan tadi cara kita bekerja sekarang sangat male dominated. Siapakah yang memberi definisi okay you need to masuk 9 to 5. This is what your performance review should look like. Kita harus mempersoalkan and increase more opportunities, for example work from home. Kami lihat pada negara-negara barat atau negara di Eropah, for example in Denmark, mereka lebih kebanyakan mempunyai peluang kerja part time. Supaya kaum wanita dapat participate dan mereka dapat decide what is work, what is meaningful work for me, then I can also manage my family and also work. So saya rasa pada masa depan my wish list is to really mempersoalkan question-question ini. What does the role of the women at home dan juga apakah what does a modern woman look like in the workforce. Okey, saya pasti ada yang menonton malam ini mengatakan bahawa feminis ni perbualan ni dan saya pun macam rasa macam susah juga nak masuk dan juga menjustifikasi. Tapi dalam masa yang sama, saya nak balik kepada apa yang Dr. Sharifah katakan tadi, bahawa banyak perbincangan wanita distereotipkan bahawa ini adalah wishlist wanita untuk wanita semata-mata. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhannya, apabila Arina mengatakan bahawa di manakah wanita di Malaysia dalam labour force ataupun dalam profesional, walhal saya daripada sekolah yang nombor satu, saya kena akui memang rakan-rakan saya yang nombor satu tu wanita. Masuk universiti pun
dalam satu kelas ada 20 orang, mungkin ada 5 orang saja lelaki, yang lain semua wanita. Tapi bila masuk dalam zaman pekerjaan, kebanyakan mereka mungkin akan terhenti dan sebagainya. Dan faktanya juga, jumlah tenaga kerja di Malaysia adalah antara yang terendah di ASEAN, 55.6%. Sasaran kita 59% yang ditetapkan kerajaan 2025. Walhal kalau kita lihat daripada polisi, akses kepada pendidikan, daripada segi budaya juga kita tidak memberikan diskriminasi kepada wanita untuk dapat peluang yang sama rata di peringkat awal. Tetapi akhirnya, kenapa ada vacuum dan juga terhentinya itu? Apabila mendirikan rumah tangga, Dr. Sharifah marah saya bila saya kata produktiviti itu kurang. Kerana katanya produktiviti kami bertambah. Tetapi pendapatan dan juga peluang itu tidak diberikan. Bagaimana kita melihat bahawa ini bukan isu wanita semata-mata, tetapi adalah isu negara yang berkaitan dengan ekonomi, isu untuk mendapatkan kepakaran yang terbaik di pasaran dan juga akhirnya ialah untuk keluarga itu bergerak dengan aspek pendapatan dan juga anak-anak yang lebih bijak dan juga lebih bergerak ke hadapan. Dr. Sharifah, nanti yang lain pula. Itulah, kita semua memang bersetujulah bahawa institusi negara, institusi keluarga itu adalah teras negara. Ya, tetapi apabila bercakap tentang beban kerja, ya, semuanya hendak dilakukan secara percuma dan tidak dilihat dari sudut nilai dia. Ya, dan di sinilah masalah yang timbul di mana ramai wanita kerana kekangan dari sudut expectation, ya, orang nampak okey bila berkahwin, bila anak, itulah tugas utama, ya, seorang wanita. Tugas yang paling terbaik, yang status yang paling terbaik adalah di rumah. Ini adalah satu perkara yang tidak salah, tetapi ianya kurang tepat, ya, kerana ia telah melonggokkan semua pekerjaan, ya, kepada wanita dan merugikan kepakaran beliau dalam bidang-bidang yang beliau pakar selain daripada di rumah. Okey, ini kita juga kena tengok bahawa bagaimana, okey, selalu kita cakap wanita perkasa, masuk latihan, tapi anak kami tak tahulah, you letaklah di mana-mana. Ya, kena perkasa, kena pergi kerja, kena balik rumah, kena perkasa kat rumah, ya. Apa kata kita ubah sedikit dengan memperkasakan kaum lelaki untuk buat kerja rumah? Maknanya bila dia balik rumah sama-sama dengan isteri, melakukan kerja-kerja rumah supaya kita sayangkan negara, supaya kita nak kedua-dua pakar yang telah berkahwin dan mendirikan rumah tangga ni keluar bagi kepakaran itu kepada negara juga. Okey, sudah tentu ini satu perkara yang ideal lah, ya, kerana kalau saya adalah saya tulis dekat status Facebook saya, nilai, ya, kalau masak berapa ringgit, ya, dia punya nilai dia tu kalau dinilaikan sebagai profesional, ya, memang. Tapi kasih sayang tak terhingga. Kasih itulah. Dalam dunia kapitalis ni satu masalahnya, iaitu ya, bila tak ada ROI-nya ataupun penjanaan pendapatan, ianya membuatkan status seorang suri rumah itu dipandang semacam dia tak kerja. Okey, walaupun saya seorang yang bekerja, tapi saya tak boleh dengar bila seseorang itu melabelkan suri rumah sebagai tidak bekerja, sedangkan beliau bekerja untuk keluarga, tak ada rehat. Sampai tak ada rehat, dan bila keluarga dia menjadi itu, sebenarnya dia telah menyumbang penyumbang besar kepada negara. Ya, tapi sekarang ni macam mana, sebab kita nak realistik kan. Okay, bagaimana penjanaan pendapatan? Ya, sebab itulah banyak, ya, kita tengok kerajaan telah ada banyak dana-dana untuk usahawan ibu tunggal, ya, untuk dia encourage lah untuk e-marketing dan sebagainya supaya ada peluang-peluang disediakan. Peluang itu ada, tapi contohnya masalah yang paling susah sekali penjagaan anak contohnya. Yeah. Itu perkara paling asas sekali dan kita bincangkan perkara ini sejak 10 atau 15 tahun lepas. Insentif ada, inisiatif juga banyak, tetapi syarikat korporat juga tidak banyak untuk menyediakan satu pusat jagaan, satu perkara. Bila tak ada orang gaji, tak ada apa ni semua, itulah tertangguh dan kita pun bergantung kepada pengambilan warga asing dan sebagainya. Kenapa kita masih lagi tersekat di situ?
Kalau kita tahu semua setuju bila saya cakap pasal penjagaan anak-anak, semua mengaku itulah masalah utama. Tapi kita tidak bercerita perkara itu sebagai satu agenda utama, Prof. Dia sekarang ni masalahnya sekarang kaum bapa pun yang ada sekarang ni, terutama bapa-bapa muda, mereka pun hands on. Ya, untuk menjaga anak-anak dan sebagainya. Ya, namun kerana polisi-polisi yang ada masih belum sync dengan keluarga, dasar mesra keluarga dan sebagainya, flexi hours dan sebagainya, kita ke arah itulah seperti yang telah disebut, kita hendak menjadi sebuah negara maju dan salah satu kriteria sebuah negara maju adalah bukan hanya melihat pekerja itu sebagai pekerja semata-mata, tapi melihat pekerja itu yang mempunyai tanggungjawab yang lain, kerana tanggungjawab tu kalau macam anak, those are the future leaders. Ya, kalau kita tengok dari segi ini, ianya lebih bersifat kita kena patriotik lah, bahawa setiap ibu bapa tu peranan utama mereka tu untuk it's an investment, ya, pelaburan yang diberikan kepada keluarga sebenarnya investment untuk negara. Dia akan mewujudkan golongan-golongan future leaders yang baik. Jadi kalau ibu bapa dilayan dengan baik, ya, maka insya-Allah mereka melayani anak dengan baik dan kita akan ada future leaders yang baik. Yang masalah sekarang ni, bila ada sesuatu perkara yang berlaku, ni mak bapak lah tak bertanggungjawab. Kan? Ya. Jadi sekarang sudah tentu sekarang ni saya nampak macam Kementerian Wanita, YB Nancy, YB Noraini, dan kita tengok dalam macam KKDW ada satu teras wanita. Ya, memang ni dipanggil arus perdana wanita, arus perdanakan wanita kan di dalam untuk wanita luar bandar. Sekarang mereka melihat macam mana, okey, wanita, contohnya wanita luar bandar nak keluar pergi latihan, okey, tapi tak boleh sebab kena jaga anak, ya, dan tak ada orang nak jaga. Jadi sekarang ni macam mana? Okey, datang latihan, dalam masa yang sama dia tidak ada masalah dari segi penjagaan anak. Perkara-perkara itu saya nampak bahawa sekarang kerajaan melihat dengan teliti dan ianya memang remeh sikit, ya, tetapi insya-Allah remeh ini yang kecil-kecil ini adalah now the devil in the details, sebab kita dah nak negara maju kan. So kena dah estetik, lebih detail. Yang remeh itu perlu diuruskan, kerana kalau tak tu sebab kita masih lagi tersekat di fasa yang sama. Dr. Jessica menyebut mengenai ihsan itu, empathy. Ihsan, ya. Dan akhirnya mungkin apa yang berlaku sekarang ini mungkin kurangnya empathy kepada permasalahan dan yang juga berlaku dan juga hal yang remeh-temeh itu dibiarkan remeh-temeh tanpa diuruskan. Kalau kita mengambil kepada potensi wanita itu yang tersekat kerana penjagaan anak-anak contohnya, kita ambil situ satu saja. Bagaimana sebenarnya kita masih lagi kurang berjaya untuk menguruskan. Saya tambah yang Dr. Syahira tadi berkaitan dengan bagaimana untuk membantu, ya, ibu-ibu ataupun di rumah. Si rumah tu sepatutnya betul. Kita patut tabik spring pada mereka. Bukan mudah si rumah selalu ditinggalkan. Yang selalu kan mengatakan kerjaya yang penting. Mereka merupakan orang kata perlu diberi perhatian, perlu diberi penghormatan sebab bukan mudah kalau kita buat semua benda kat rumah. Kita pun penat juga kan bila kita fikir balik. Jadi YB Nurani juga memperkenalkan baru ini TVET kepada suri rumah di luar bandar. 15,000 mungkin akan diberikan kepada mereka untuk menambah CJC kemahiran. Itu sangat bagus. Di mana mereka ada kemahiran dan baru-baru ini kami di Wilat Malaysia juga bertemu dengan beberapa organisasi NGO untuk kerjasama bagaimana membantu masyarakat wanita-wanita di rumah di luar bandar untuk membuat biasa je untuk packaging, untuk package. Mereka kata mereka boleh buat keropok sebagainya. Masalah mereka tak tahu bagaimana memasarkan. Apabila memasarkan banyak rosak sebagainya. Dia kata bagaimana kami boleh membantu. Itu yang telah disuarakan kepada organisasi dan kita boleh membantu dengan mengajar mereka marketing bagaimana. Kan mereka boleh buat tapi tak laku sebab tak tahu dari segi skill. Kalau kemahiran yang khusus-khusus pendek ataupun CJ yang boleh diberikan kepada mereka, bukan saja TVET ataupun kemahiran, boleh memberikan mereka satu pendapatan yang baik. Tentang ihsan tadi, saya melihat bahawa wanita sangat nak kata sedih-sedih jugalah, ya, sebab menghadapi pelbagai cabaran, ya, bukan saja di rumah, ya, kata dia mertua kan dengan mak mertua dia dengan in-law sebagainya, tetapi perlu berhadapan dengan organisasi lagi, bagaimana ingin menghadapi emosi tadi secara mental. Jadi 3 perkara yang saya rasa sekarang ni perlu ada adalah pengasuhan digital. Saya masuk sikit pada digital mengizin sebab saya rasa yang tu penting sebab bila saya pergi ke beberapa komuniti, kita pergi komuniti, ramai kata kami ni nak memudahkan kerja kami bagi phone aja.
sebab kita tak sempat kan bagi phone. Jadi apabila anak-anak kecil tadi tidak mempunyai pengawasan digital yang betul, maka itu bermulanya lompang-lompang yang berlaku dan menyebabkan wanita tadi menjadi tekan kerana anak-anaknya akan menjadi tidak tahu bukan beretikal bercakap dengan komunikasi dengan baik. Itu bermulanya benda-benda kecil daripada bawah. Sebenarnya kita melihat tinggi benda-benda yang besar, tapi kita perlu lihat bawah semula. Apabila kami menghadiri satu majlis tadika, kita lupa tahu tadika itu penting. Kita selalu pergi pada universiti, kita pergi pada sekolah-sekolah menengah. Apabila kami turun ke bawah-bawahnya di prasekolah, sebenarnya kanak-kanak tersebut memang banyak yang telah diberikan kesedaran tidak betul. Salah seorang nenek itu kata, kami bagi 2-3 tahun dah bagi dah gadget sebab mudah. Kata kenapa bagi sebab dia diam saya mudah. Jadi kenapa bagi salah tak? Tak salah bagi dia. Jadi mungkin kita perlulah pengasuhan digital di situ memberikan satu, bukan kata kursus satu kesedarannya kepada dari sekolah lagi bahawa tidak boleh diberikan dulu awal digital yang boleh merosakkan dari segi pemikiran mereka, komunikasi terjejas. Itu semua kita perlu lihat semula kepada pentingnya emosi tadi, mental Ihsan tadilah mental tadi. Apabila ada pendidikan jasmani, contohnya kita masukkan juga kepentingan emosi dalam pendidikan jasmani semasa bersukan. Kita terangkan tentang kepentingan spiritual, kita ke psikologi. Itu menyebabkan mereka akan menjadi kanak-kanak yang membesar dengan sejahtera. Sejahtera kita akan kurangkan isu-isu sosial. Saya lihat jendela sosial semakin tinggi setiap hari kita melihat kan banyak isu-isu yang sangat banyak hatilah bagi saya lah. Melihat setiap hari ada je isu-isu yang berlaku bagaimana, di mana silapnya sebenarnya. Bila kita fikir semula. Jadi kita tanya diri kita semula, di mana silapnya? Jadi saya serahkan kepada Ihsan tadi. Tapi Aida, akhirnya bila Prof kata itu, saya bayangkan, ni wanita juga yang kena buat ni. Walaupun sebenarnya tak betul. Benda kena salahkan lagi kan ibu yang ibu salah juga yang kan. kena tanggungjawabkan. Tapi Bagaimana? bagaimana kita nak melihat? Satu ialah wanita yang bagaimana yang kita nak gambarkan di Malaysia ini. Kalau saya mengambil kira balik 70% golongan wanita di universiti adalah wanita, tapi partisipasi wanita dalam sektor pekerjaan masih lagi rendah angkanya itu, dan juga akan ada terhenti potensi mereka apabila capai usia dan juga masuk fasa usia tertentu. Tetapi kalau dalam konteks kita di Malaysia, kita memandang kepada work-life balance yang berlaku di Denmark ataupun di negara-negara Skandinavia, tapi mungkin kata, mungkin budaya mereka berbeza. Itu alasan diletakkan. Tapi kalau di Malaysia ini, kita ada keunikan kita sendiri daripada cara hidup, kepelbagaian dan juga sistem kita. Kita mungkin tak perlu pergi ke negara-negara seperti di Timur Tengah yang mungkin akses dia kepada wanita tidak sebagus Malaysia, ataupun sentiasa ada halangan seperti di negara Jepun walaupun maju tapi wanita tidak diberikan peluang. Di Malaysia ini bagaimana karakter yang ada, understanding the DNA wanita di Malaysia, dan juga kita kena berbalik kepada menyelesaikan perkara paling pokok, care ekonomi dan juga Arya mungkin dapat ceritakan. Mungkin saya boleh bincangkan perkara ini daripada 3 persepsi. Satu dari persepsi polisi, keupayaan dan mungkin ekosistem. Pertamanya dari segi polisi, kami berbincangkan tadi memang dah ada, dah cukup. Kami mempunyai polisi anti-sexual harassment, violence, semua ni memang dah cukup. Tetapi implementasi tu mungkin boleh diperbaiki lagi lah. Jadi polisi tu mungkin dah cukup, tetapi duit pun banyak, pendanaan pun banyak, tetapi tak ada opportunity, tak ada kaum wanita yang meningkat untuk menjadi businessman ataupun ahli-ahli perusahaan. Tapi so the next step is apakah keupayaan mereka. So inilah yang kita bincangkan tadi. So daripada satu angle iaitu pendapatan. Isu pendapatan di Malaysia ini bukan sahaja melibatkan kaum wanita tetapi kaum lelaki juga. It's an industrial policy issue. Apakah yang Malaysia harus lakukan untuk meningkatkan pendapatan rakyat Malaysia secara supaya mereka juga dapat share the load, supaya kaum lelaki juga dapat, saya pun boleh dapatkan pertolongan, saya boleh hantar saya ataupun bayarkan anak saya untuk pergi kindergarten ke apa ke. Sebab oleh itu, kerana memang kos kehidupan sangat-sangat tinggi, memang terpaksalah kaum wanita yang pertamanya akan menjadi sacrifice. Pada 2021 saya rasa Bank Dunia telah membuat report, memang lepas pandemik kaum wanita yang paling terkesan lepas COVID, sebab isu kos kehidupan yang kerja hakiki lah, nak jaga family, ekonomi rumah tangga. Betul. So kalau saya tak dapat mendapat pendapatan, buat apa saya nak fikir pasal gender equality? So saya rasa itu satu keupayaan. Kita harus meningkatkan keupayaan rakyat Malaysia secara So dan juga bukan saja dari segi penjanaan pendapatan, tetapi juga daripada pendidikan dan juga kesedaran dan juga polisi. Sebab kami lihat pada perbincangan tadi, care ekonomi, betul, number one, daripada private sector kebanyakannya pressure adalah untuk
for the private sector to decide. Saya nak buat nursery ke, saya nak buat nak bagi allowance ke, nak buat flexi Friday ke, tetapi kami tak lihat kepada SMEs. Di Malaysia kebanyakan employment ataupun labour workforce adalah pada SMEs dan mereka mungkin tidak berkemampuan untuk memberi sokongan dari segi care ekonomi, memberi sokongan pada nursery. Kalau kerajaan memang adalah, kalau pergi kepada kementerian mana-mana ada nursery kat bawah tu, boleh hantar. Tetapi dari the bulk of Malaysians yang kebanyakan mereka di SME, apakah sokongan yang dapat diberikan oleh kerajaan? So yang boleh meningkatkan keupayaan mereka untuk create yang ketiga a better ecosystem. Sebab sekarang saya nak katakan kami ni pun nak diskriminasi patriarki ke apa, tak adalah juga, sebab kebanyakan rakyat Malaysia memang kebanyakan kaum wanita memang dalam workforce, tetapi oleh kerana isu-isu ini yang bread and butter, mereka gender equality is not a priority. Sama macam kalau kami lihat kepada kelestarian ataupun sustainability. Saya nak kisah pasal sustainability pasal apa? Sebab saya tak nak bagi anak saya makan. So itulah kita kena meningkatkan pendapatan dan juga meningkatkan peluang, dan kami lihat pada ekosistem. So ekosistem inilah yang kami berbincangkan tadi juga, budaya ataupun culture dalam syarikat tersebut. Kalau anak saya sakit, adakah bos saya seorang bos yang berempati? Okey, tak apa, awak boleh ambil hari ini tapi awak ganti pada hari yang lain. Mungkin benda ni tidak memerlukan kos yang tinggi, tetapi mungkin pemahaman. Tetapi ekosistem itulah yang itulah saya rasa mungkin perlu kuatkan sedikit. Kami perlu start pada usia yang muda. Kami bincangkan pasal sekolah tadi. Masa zaman sekolah, saya ingat subjek pendidikan jasmani, the girls main netball, lelaki main bola. Kalau you dah asingkan pada that level, you tak tunjuk that kesamarataan gender dari level sekolah lagi, macam mana you nak ingatkan kaum wanita adalah sama level, because you also need to build allies, kan? Kaum lelaki inilah yang dari kecil tu akan support. Mereka akan bilang, tak, kaum mereka cakap, tak adalah, kawan saya perempuan dia okey je. Kenapa you tak bagi dia kerja sebab dia nak balik jaga anak? So you need that support. So that increases the ecosystem yang saya bincangkan tadi, yang ketiga tu. So that's why tak ada satu soalan, tak ada satu jawapan yang boleh menyelesaikan semua masalah. Tetapi saya rasa kalau kita lihat daripada tiga persepsi, inilah saya rasa pada keupayaan dan juga ekosistem yang menyusahkan polisi ini untuk diimplementasikan. Dan Prof, keterlaluan tak kalau kita katakan ada banyak polisi cadangan dan juga gerak kerja ialah untuk wanita, tetapi aspirasinya bukan wanita. Hanya sekadar untuk kita tick the box, peruntukan untuk wanita settle. Tapi cara penyalurannya tidak mengikut kehendak dan juga keperluan wanita. Adakah kita bersetuju itu yang kita amalkan kadang-kala berlaku dalam konteks Indonesia? Saya buka kepada siapa nak menjawab ini sekali dahulu. Yes and no. Okey. Ya. Dari segi adalah dia punya gender budgeting tu, ya, maknanya dah ada dari segi kesedaran, ya, memang bukan senang kalau perkara-perkara yang nak anjakkan ideologi dan paradigma ni memang bukan sesuatu yang mudah, ya, ada, tetapi dalam masa yang sama bila kita nak buat perubahan tetapi kita masih hendak mengikut standard dan juga tata cara yang sedia ada sebab tak nak ubah, itu yang masalahnya. Okey, jadi contohnya saya beritahu tadi tentang macam latihan, ya. Macam mana kalau ibu yang menyusukan anak hendak memisahkan diri daripada anak dia hanya kerana dia perlu hadir ke kursus dan di situ tidak boleh membawa bayi tidak friendly friendly policy, ya. Kalau betul-betul kita mahu mengamati, ya, konsep Malaysia Madani, iaitu inclusiveness. Ya, sedap lah sebut tau inclusiveness. Wow. Memang satu perkara yang begitu sedap dibunyikan, kan, dan juga kelestarian atau kemampanan, ya. Tapi kalau hanya kerana polisi yang nak pergi latihan kepimpinan, tapi saya tak boleh lah sebab anak saya tak boleh nak tinggal, tak boleh bawa, ya. Polisi memang tak boleh, so tak boleh bawa. Okey, maknanya tertinggallah peluang sebab memang polisi macam tu dan tidak ada pihak yang ingin mengubah. Perkara ini terlalu kecil dan kecil dari segi nampak begitu, tetapi memberi implikasi yang besar dan akumulatif atau pengumpulan golongan wanita ni yang terpaksa memilih antara keluarga dan juga peluang.
itulah yang terjadi statistik yang ada sekarang. Ya, kerana apabila perkara-perkara kecil ini kita jingle, kita sebut pemekasan wanita, tetapi apabila perubahan-perubahan kecil kita tak nak buat dan kita kata wanita tak cukup kuat Dan perubahan untuk kecil menghadapi dah, itu satu yang problematik lah. Dan perubahan kecil itu tak memerlukan satu kerangka yang besar, courtesy dan sebagainya. Tapi itu kita tak boleh lakukan. Ya, dia itulah sekarang ni saya nampak ada ada usaha-usaha yang dijalankan. Contohnya saya tengok YB Hannah dalam belia. Terus bila beliau masuk gangguan seksual, anti gangguan seksual dalam sukan ni, saya dah buat kajian bersama-sama dengan Institut Sukan Negara lama dah. Ya, daripada tahun 2015 ya. Dah draft dan sebagainya, tapi apabila YB Hannah masuk, itu yang salah satu perkara yang serius. Beliau okey, saya nak safe spot, polisi siapkan dengan cepat. Ya, kerana ianya memerlukan benda-benda yang kecil-kecil ni lah, perubahan yang perlu nampak kecil, tetapi apabila pengumpulan golongan-golongan wanita yang terpaksa memilih antara peluang dengan keluarga, bagi saya ini tidak adil. Ya, maka kita perlulah buat perubahan, dan perubahan ini adalah amat sedikit sebenarnya, tidak ada implikasi kewangan pun sebenarnya kadang-kadang tu. Ya, jadi ubahlah sebab hanya kerana anjakan paradigma sahaja. Ya. Prof, Ya, bagaimana? polisi sangat bagus, betul. Ya, sangat bagus. Dasar-dasar sangat bagus. Implementasi ada dan tak ada, seperti kata tadi, masih tak cukup gah lagi. Perlu lebih banyak diimplementasikan. 30% kita bincangkan kan. Tadi kan berkaitan dengan wanita sebagai pengubah dasar dan sebagainya. Kita lebih kepada pelaksana, bukan pengubah dasar. Kita profesional, pelaksana. Pengubah dasar tidak diberi peluang untuk bersama-sama. Ada tapi tak sampai 30%. Kalau tadi Dr. Syarif kata tadi 5 apa tadi? Kalau boleh tak kata 5? Itulah sebab kami ramai tadi, bincang ramai tadi. sangat yang mempertikaikan. Tadi bincang sebelum tu okay. Ramai yang mempertikaikan kerana kami, macam saya daripada NCWO, kami menuntut minimum, kena sebut kuat-kuat sikit, minimum 30%, paling kurang 30%. Maka ada suara-suara mengatakan alah 3% je. Sikit sangat. Jadi untuk kita ubah ya, dan juga selari dengan Malaysia Madani, kan Malaysia Madani kan 5. Kami bincang tadi. Ya, ini Malaysia Madani, prinsip Malaysia Madani, begitu juga dengan 50% wanita dalam kepimpinan. Itu daripada cadangan kami lah supaya memberikan lebih banyak peluang. Memang polisi sangat bagus, cuma praktis tu kita harapkan menjadi lebih banyak kerataan. Dan akhirnya kita setuju bahawa praktis tu tidak memerlukan satu tadi implikasi kewangan. Implikasi kewangan. Tidak perlu. Hanya perubahan budaya dan juga empati dan juga kesediaan perubahan Pemimpin yang lebih tapi Aina setuju kadang-kadang kepimpinan itu bukan kerana gender semata-mata. Ya. Ada juga kepimpinan wanita yang mungkin tidak empati kepada wanita yang lain. Kadang-kadang dia lebih tegas ataupun lebih sinis dengan rakan-rakan yang lain. Dan juga itu tidak dapat lihat, tidak akan berlaku di Malaysia juga. Ada juga memang, sebab kami juga kena lihat dari segi privilege. Sebab kami harus akui your income really helps a lot. So kalau kaum-kaum wanita yang memang mempunyai lebih banyak duit, mereka lah yang you akan lihat dari C-suite. Sebab mereka mempunyai sokongan yang lebih banyak. Mereka mempunyai support system, mereka boleh hire support, mereka ada maybe family members. Sebab itulah kami akan lihat yang akan meningkat adalah kaum wanita yang juga sangat privileged. Very educated tapi sangat few. So bagaimana kami harus mengangkatkan kaum-kaum wanita yang lain ke atas. Dan oleh kerana mungkin dalam setengah other ladies, mereka rasa kalau saya boleh buat macam ni tanpa support lain, kenapa kamu tak boleh buat? Jadi persepsi itu yang harus juga tukarkan, sebab tu mereka juga tegas. Dan juga kami tak bawa masuk lagi lah yang persoalan yang kalau kahwin tak kahwin, kahwin tak kahwin. Macam saya tak kahwin lagi, tapi ramai orang yang cakap awak tak kahwin lagi. Bolehlah awak kerja, boleh naik pangkat. Kalau mak tak dah kahwin, dah ada anak, memanglah susah. Jadi tapi mungkin ada juga yang seperti saya yang tak kahwin lagi, mungkin akan lebih tegas. Saya boleh je. Tu siapa suruh buat, siapa suruh ada anak.
Jadi dalam Ini kaum bukan soal wanita, lelaki atau wanita sahaja sebenarnya. Ni kaum wanita, just with amongst women sahaja pun memang sangat kompleks dan mungkin ada juga competitiveness di sana. Sebab tu saya katakan tadi, kita perlukan allies. Kita harus meluaskan sokongan tersebut supaya kaum lelaki juga dapat masuk dalam perbincangan tersebut dan cakap tak boleh. Saya sebagai ayah, I need time off. So oleh itu ada collective bargaining. So if you have collective bargaining, maternity, paternity masuk sekali, it's a lot stronger. Kalau kaum wanita je yang champion, memang kalau kita champion je kita penat. Dia So selalu wanita je yang selalu akan berbincangkan permekasaan wanita. Tetapi it's also good for men sebab kalau lihat juga tekanan kepada kaum lelaki juga akan kurang sebagai head of household. Sebab sekarang isu-isu sekarang kos kehidupan meningkat, inflation, all of these things. So mereka juga akan rasa tertekan, how am I going to raise my family? So isu permekasaan wanita ini seperti Dr. Sharifah cakap tadi, akan melegakan lelaki juga. So supaya mereka tidak akan rasa tertekan kalau two incomes are better than one, definitely. Saya nak melihat dan juga beralih kepada bagaimana kita melihat masa depan wanita itu dari kacamata anak-anak wanita kita. Ini adalah kelompok yang kalau kita bercerita pasal jurang, daripada jurang pendapatan, jurang pendidikan, itu nampak jelas. Anak-anak wanita yang dibesarkan, anak-anak perempuan yang dibesarkan girls at kawasan yang T20 takkan sama pemikirannya di hujung seberang jalan yang kalau ditinggal di flat PPRT contohnya. Ini bukan kita kata diskriminasi tapi itu jelas berlaku. Dan saya agak risau kalau mereka hanya memiliki cita-cita dan juga impian yang kecil dikala negara ada potensi yang cukup besar. Siapa yang mikir pasal perkara ini? Siapa yang melihat kepada masa depan anak-anak gadis-gadis ini? Kerana dalam masa yang sama mereka yang paling terdedah kepada gangguan seksual, kepada penderaan dan juga kepada bantutnya pemikiran dan juga mereka secara fizikal dan juga mental. Ada tak kajian yang kita lihat bahawa perkara itu perlu di-highlight dan juga dilihat secara spesifik. Kerana kadang-kadang bila saya berbual dengan anak-anak yang kecil ni, kadang-kadang macam takkanlah hidup ni pasal ada boyfriend, ada kahwin dan sebagainya dan dia rasa tu aman. Walhal kalau satu ketika dahulu saya lihat kepada generasi yang lebih senior, kalau saya dengar makcik, nenek dan sebagainya, dia punya impian cukup besar. Dan mereka walaupun duduk di kampung, mereka mampu bercakap benda yang di luar dalam lingkungan mereka. Tapi di zaman teknologi ini, kadang-kadang anak-anak wanita ini dibantutkan pemikiran dan juga imajinasi mereka. Inilah contoh ally lelaki yang paling penting ya untuk pemerkasaan wanita. Dan terus ya. Saya nak cakap sikit pasal yang ada setengah orang bila kita cakap pasal pemerkasaan wanita ataupun kepimpinan wanita ni, nanti akan ada satu dominasi ke atas lelaki. Tetapi sebenarnya konsep dominasi ni itu satu perkara yang lain. Sebenarnya yang kita nak tengok adalah yang seperti Zul cakap tadi tentang bagaimana kita punya future generation ya, dari segi dia orang punya well-being, dari segi what is dia masa depan dia orang ya. Dan ini perlulah mempunyai perspektif daripada lelaki dan wanita. So kita lebih kepada bukan kuasa untuk mendominasi, kita lebih kepada kuasa untuk bekerjasama. Bagaimana kita bekerjasama dan juga apabila kita bekerjasama dengan baik, kita akan mempunyai kuasa yang lebih besar untuk memastikan golongan masa depan ni lebih baik. Sebab kan kita dah nak jadi negara maju, takkanlah kita masih nak kerangka lama. Ya, kerangka lama tu penting. Kita bukan nak deconstruct semua, roboh semua, bina baru, itu radikal. Menuntut semua benda. Itu radikal. Ya, kita tak boleh radikal. Ya, kerana apa yang kita dah bina ni setakat ini adalah amat baik dan ada sedikit sebanyak yang perlu diubah dan saya tak nampak perkara itu banyak yang perlu diubah ya. Seperti yang Zul tegaskan ya tentang future generation terutamanya dalam kalangan golongan terpinggir lah ya. Itulah apabila
kita mempunyai perspektif-perspektif wanita, ya, pemimpin-pemimpin wanita. Mereka melihat perkara ini begitu serius. Contohnya di dalam CEDAW report, ya. CEDAW report ni adalah undang-undang antarabangsa untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita. Begitu juga dengan kanak-kanak perempuan, termasuklah kanak-kanak lelaki juga, vulnerable groups, kan. Di sini apabila Malaysia telah menandatangani, dan kita pun dah hantar pada tahun 2022 report yang ke-6 kalau tak salah saya, dan kita detail out apakah perkara-perkara masalah dan juga polisi kita, apa yang kerajaan akan lakukan dan sedang lakukan, ya. Dan kesinambungan juga kita ada SDG. Ya, SDG ni memang betul-betul tengok keselamatan insan tu, yang tadi macam Prof Jessica cakap tentang keselamatan wanita, keselamatan insan. So kanak-kanak juga termasuk dalam golongan ini, dan golongan-golongan terpinggir seperti gadis yang di kawasan luar bandar ataupun yang di kawasan golongan yang rentan, ya. Dan apabila kita mempunyai polisi-polisi yang lebih teliti, termasuklah kita CEDAW report, CEDAW SDG, insya-Allah kita boleh ubah, ya. Contohnya kita ada satu APPGM SDG projects. Dia ada banyak projek di kawasan-kawasan parlimen. Setakat ini nak dekat 200 projek. Ada yang latihan, ya. Memang projek-projek ini mereka turun ke bawah di grassroots dan akan pilih golongan rentan ataupun golongan-golongan yang memerlukan latihan dan juga dari segi untuk menjana pendapatan. Dan kita nampak bahawa kalau betul-betul lihatlah gerakan-gerakan yang progresif yang dilakukan oleh kerajaan, ya, oleh macam APPGM SDG, oleh NGO, ya, dia banyak. Dan ini adalah satu contoh kuasa bersama, kuasa bekerjasama. Together everyone achieve more. So itu sebenarnya konsep pemengkasan wanita ni. Kita nak jangan longgokkan segala kerja kepada kami. Mai tolong jaga anak. Mai tolong masak. Khairul Amin pandai masak, takkanlah orang lelaki lain tak pandai. Pandai tu. Okey. Mari bersama-sama. Lepas tu kita boleh bangunkan negara bersama-sama. InsyaAllah sebelum 2030 negara maju. InsyaAllah. Prof Jessica, bagaimana kita melihat penting untuk anak-anak kecil, wanita khususnya, ada impian yang besar. Saya risau kalau mereka tidak ada impian yang besar, kerana kita mungkin nak cerita pasal negara maju, tapi apabila kita tanya apa cita-cita, apa saya boleh buat, saya rasa dia akan meletakkan halangan-halangan itu di depan mereka, walaupun tak ada siapa yang ajar, sebab realiti itu berada di depan mereka. Masyarakat pada hari ini agak individualistik lah saya melihat, jiran tetangga pun tak peduli. Jadi kita perlu ada sikap peduli, bukan kita nak sibuk jaga tepikan orang, jangan salah faham kat situ. Kadang-kadang kita perlu juga bertanya apabila kita melihat sesuatu yang tak betul dengan cara betul lah, bukan kita nak menegur dengan cara tak betul, nanti orang marah pula, kan jadi lain pula ceritanya. Jadi saya rasa masyarakat sekarang dia tak berapa nak masuk campur sangat hal lain, sebab dia rasa dari saya masuk campur tak baik pula, orang tak suka sebagainya. Perlu ada sedikit perasaan yang ambil peduli pada masyarakat pada hari ini, sebab kita bersama komuniti, kan, hidup masyarakat tak mengira bangsa dan sebagainya, agama sebagainya. Jadi kita perlu sentiasa bersama dengan kanak tersebut. Apa salahnya kalau kita menegur, memberikan motivasi, walaupun kadang-kadang kita berjumpa sekejap, kan, adik pergi mana, kan, adik belajar belum, kan, dah makan belum, perkara-perkara begitu sangat memberikan impak besar kepada masyarakat hari ini. Kasih sayang, penghargaan, itu saya rasa masyarakat kita masih kurang menunjukkan kasih sayang. Ya, bukan kata kasih sayang itu kerana dia sayang tu jadi lain pula ceritanya, kan. Walaupun sedikit sekadar perkara yang kecil-kecil itu dapat menyentuh hati kanak-kanak tersebut, membesar dengan sihat. Apabila sejahtera mentalnya disayangi, memahami kenapa dia perlu hidup dengan lebih baik, perlu kerjaya lebih baik, maka itu dapat memberikan mereka yang sangat bagus. Dan pendidikan, saya nak cadangkanlah kalau ada 3 perkara penting di sini. Kita sudah bercakap tentang EQ, kan, EQ, IQ, kan, dengan sangat penting kecerdasan emosi, kan, kecerdasan intelektual dan juga spiritual. Kecerdasan tiga ni perlu bergabung sama dalam setiap pendidikan, bukan sahaja di universiti tapi sekolah rendah lagi. Apabila 3 bergabung, maka kita melahirkan, kan dulu kita ada Jerry, kan. Jadi masih perlu ada seimbang di situ. Saya rasa itu masih kekurangan yang perlu ada pada kanak-kanak tersebut. Kenapa saya perlu ada cita-cita tersebut?
Kenapa saya perlu berjaya? Dia tak nampak hala tuju dia tak ada objektif. Jadi dia macam ikut dia je lah. Kalau itu yang penting, dia ikut arus saja. Okey, tengok internet kan, berdigital. Jadi kita perlu menghimpunkan mereka dengan satu kelompok yang positif, maka positiflah anak-anak itu nanti. Arina, adakah itu persepsi saya saja yang mengatakan bahawa ada kekurangan atau terbantutnya imajinasi, impian di kalangan anak-anak muda, wanita khususnya. Kerana kadang-kala nak tak nak kita perlu akui kerana akses yang kurang, imajinasi worldview yang berbeza, kadang-kadang mereka meletakkan halangan di kalangan mereka. Mungkin Arina melihat kepada zaman kita membesar dahulu berbeza dengan hari ini. Kan? Ya. Dulu mungkin kita kata, oh kalau kerja di luar negara itu tak ada masalah. Tapi hari ini saya tanya, kenapa tak nak kerja? Oh saya ada masalah ni, masalah tu. Kenapa? Walaupun akses tu ada. Betul, Adakah setuju. itu persepsi yang salah ataupun sebenarnya realiti yang berlaku juga sebenarnya? Ada, masih ada lagi. Saya juga volunteer untuk Lean in Malaysia, a non-profit for women empowerment. Kita fokus kepada women returning to the workforce. Kebanyakan mereka mempunyai unconscious bias yang mereka tidak berkebolehan. Walaupun mereka pandai, berpendidikan. Kelas pertama kena Memang ada checklist semua, checklist semua perfect. Tetapi mereka rasa mereka tidak bagus. Dan kadang-kadang mereka akan mempunyai barrier tersebut. Mereka tidak akan bertanya untuk promosi, tidak akan tanya pasal meningkatkan pendapatan atau wages. Mereka cakap tak apa, ni cukup. Ni okey. Tapi yang rakan sekerja mereka yang lelaki akan minta 10 kali lebih banyak gaji mereka ataupun akan bertanya pasal promotion tersebut. So kaum wanita ni mereka rasa mereka tidak qualified ataupun walaupun, and that's the statistik yang selalu dikatakan lah kalau ada job description, kaum lelaki kalau tak sampai pun 50% akan apply juga. Kalau kaum wanita peluang. Kalau tak terasa terus. tapi kaum wanita ni survey lah mungkin survey. Zul ally so okay. So Jangan okey. tapi kaum wanita mereka tak akan apply kalau mereka tak rasa 100% Cukup di situ kan. criteria perfectionist. So mereka halangkan diri mereka sendiri untuk mendapatkan peluang-peluang tersebut sebab mereka rasa mereka tidak layak langsung. So mungkin ada barrier tersebut. So mungkin ini juga akan start daripada kecil, zaman-zaman muda mereka rasa mereka tidak layak, awak hanya this is good enough. Then you should only strive to be good enough, not to go for more. So saya rasa kalau kita katakan tadi pasal anak-anak muda, memang kita harus membuka minda mereka. You can go as high as you want and ask for as much as you want. Dan saya rasa apa saya nak ingin capaikan pada point ini adalah juga kita harus mempunyai accountability. Iaitu accountability pertamanya kepada target-target aspirasi negara dan juga syarikat. Okey, awak rasa awak memang nak 30%. Awak nak X amount of wanita dalam parlimen. Apakah yang telah dibuat supaya awak dapat mencapai target-target tersebut? Tak target tapi tak buat apa-apa. Betul. Okay. So saya rasa accountability dari segi itu pertamanya adalah penting. Keduanya accountability juga dari segi behavior. Kami lihat juga di parlimen, kami katakan pada role model tadilah kan. Parlimen ramai MP-MP lelaki akan menggunakan kata-kata yang kesat kepada kaum wanita. Tetapi kalau tak ada accountability yang ada tindakan yang diambil kepada MP-MP tersebut, awak tak patut cakap benda-benda macam tu. Kalau tak ada accountability, saya sebagai anak-anak muda yang lihat kalau kat parlimen pun tak ada orang buat apa-apa, so memang betul lah saya siapa? Kan? So kalau kami lihat dari segi role model juga, accountability dalam legal space juga harus dibuatkan. So kalau ada kes keganasan, kes sexual harassment, dalam kes semua ni pun lah kena ada accountability. So oleh itu saya rasa selamat. Kalau ada apa-apa yang telah terjadi, saya rasa saya akan selamat. So oleh kerana keselamatan tu dah ada, saya rasa lebih comfortable for me to go forward. Saya lebih comfortable to become a politician. I'm more comfortable to achieve C-suite. Kalau dalam syarikat, you kena ada whistleblowing punya policy. Supaya kalau ada apa-apa isu sexual harassment in the workplace, saya ada satu saluran dan juga sokongan yang diberi oleh syarikat tersebut. Kalau tak ada, buat apa saya nak penat-penat kerja naik pangkat kalau syarikat saya pun tak memberi sokongan kepada saya. So itulah satu poin saya ingin hadapkan. Mungkin ramai menonton dan juga mendengar poin daripada Arina macam betul, dan juga mungkin ada pengalaman dan sebagainya. Okey, saya ada lebih kurang 5 minit terakhir untuk kita tamatkan perbincangan ini, dan mungkin 5 minit terakhir ini mungkin harapan tu klise untuk saya katakan, tetapi ini juga ruangnya harapan dan juga bagaimana kita nak melihat bahawa kelebihan wanita yang ada di Malaysia
dan juga kita tidak mahu ketinggalan baik di peringkat ASEAN maupun di peringkat global. Saya sering berjumpa dengan wanita yang hebat dari dapur sehinggalah ke peringkat antarabangsa, dan karakter Malaysia itu jauh berbeza dengan negara-negara lain kerana kita ada asas dan juga budaya empowerment of wanita itu yang cukup baik. Tapi bagaimana 2024 ni wanita dapat buktikan sesuatu? Saya mulakan dengan Rina dulu dalam masa 2 minit. Seorang. Saya rasa pertamanya saya ingin lihatkan of course lebih banyak representasi kaum wanita dari segi politik. Mungkin ini satu aspirasi yang lama dan juga susah kerana ia melibatkan pertukaran struktur politik dan parti-parti politik, tetapi saya rasa ini satu persoalan yang penting. Walaupun sekarang kami ada kerajaan madani, tetapi pada masa depan dinamik politik ni akan bertukar. So saya rasa ini satu opportunity yang bagus untuk kaum-kaum wanita untuk masuk dalam politik dan cuba supaya mereka dapat mengubah struktur politik pada masa ini. Itu pertamanya. Keduanya, untuk kaum wanita lebih, dan saya sedih cakap macam ni, tapi lebih vokal. Kami dah vokal tetapi nak kena vokal juga, dan dari segi untuk permintaan peningkatan gaji, untuk peluang pekerjaan ataupun untuk promosi. Sebab if you don't demand for it dan tak ada representasi ke atas, dan apa-apa yang kita bincangkan tadi, role model, tak ada sokongan, itu akan berkurangan. So saya rasa itulah aspirasi saya. Itu harap dapat dibuktikan dan dapat dicapai 2024. InsyaAllah. Aspirasi saya mengharapkan supaya wanita dan kanak-kanak juga lah diberikan lebih banyak kemudahan sosial, contohnya seperti tandas. Saya mengharapkan wanita mendapat tandas yang ruangnya lebih besar berbanding lelaki dengan izin, sebab asli wanita memerlukan. Ini bunyinya remeh tapi penting juga kalau beratur panjang kadang-kadang kan, dan juga untuk semestinya. Dan juga jangan lupa warga emas. Wanita menuju ke warga emas juga diberikan kemudahan kesihatan lebih baik. Yang mereka diberikan penjagaan yang lebih sempurna. Jangan kita ada yang ditinggalkan oleh keluarga. Kita tak mahu melihat perkara begitu berlaku di Malaysia. Kita mengharapkan banyak kemudahan sosial disediakan kepada mereka, dan dengan adanya sejahtera tadi, mental kita, emosi kita, pembinaan kediri di mana kena kuat menghadapi apa saja cabaran. Walaupun susah macam mana pun, jatuh kita bangun semula. Betul? Jatuh bangun semula untuk buat yang terbaik, untuk sama-sama menjadi manusia yang terbaik lah. Maksudnya wanita dan lelaki bersama-sama, tapi kena berganding bahu. Perlukan satu sokongan antara psikososial, hubungan psikososial, sokongan antara satu sama lain. Kita perlu bersama untuk membentuk negara yang lebih makmur dan membangunlah dengan berjaya lah Malaysia. Ya, harapan saya harap lebih ramai lelaki seperti Zul. Itu ally wanita. Dipuji lagi. Dipuji lagi. Ramai lagi sebenarnya di luar sana, iaitu bukan hanya wanita sahaja bercakap tentang pemerkasaan wanita, tetapi juga golongan lelaki, kerana kita kena ingat big why-nya kenapa. Bukan hanya kerana untuk kesenangan wanita, tetapi sebenarnya untuk kesejahteraan bersama. Dan betul-betul lah kita selami makna prihatin, ihsan, inclusiveness, dan lihat dari segi bias-bias yang secara tak langsung ni yang kadang-kadang kita tak nampak. Jadi harapan saya lebih ramai kaum lelaki bersama-sama dengan wanita untuk memastikan kesejahteraan dan kesaksamaan. Saksama tak semestinya sama tak semestinya sama, tak semestinya adil. Contohnya macam tadi nampak macam remeh, Dr. Jessica Prof Jessica cakap tentang tandas, kerana biologinya tak sama. Jadi itulah harapan saya, kita betul-betul fahami makna madani itu, iaitu kemampanan, kelestarian, ihsan, dan insya-Allah kalau betul-betul ianya bukan sekadar slogan, kita dapat berjaya menuju ke arah Malaysia maju, kerana wanita dan lelaki dapat bekerjasama dengan terbaik. Mestinya. Terima kasih kepada wanita-wanita hebat bersama dengan saya pada hari ini. Saya mungkin setuju juga dengan apa yang Prof katakan, dan juga saya setuju juga ada banyak masalah ditimbulkan oleh wanita. Tetapi saya sebagai lelaki merasakan bahawa kita membutuhkan wanita untuk menyelesaikan masalah kita juga, dan itu mereka lakukan most of the time dengan berjaya. Okey, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Dialog Tiga Penjuru pada malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa di tahun baru akan datang.